Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Man Ali bernombor matrik C20A1301 dari kelas CFT 1032 iaitu reka bentuk seni tradisional. Saya memilih tajuk peralatan perlombongan emas iaitu dulang. Sejarah dan asal-usul. Ahli geologi telah membahagikan semenanjung Tanah Melayu kepada 3 jalur, iaitu jalur tengah, jalur barat dan jalur timur. Jalur tengah ni dikenali sebagai jalur emas atau negeri Pahang. Sejarah perlombongan emas Tanah Melayu berlaku sejak abad ke-7 dan ke-8 iaitu di Pahang. Pada masa itu, Pahang dikenali sebagai negeri yang paling terkenal dengan emas. Ini berdasarkan penemuan bekas lombong lama beserta alatan yang telah digunakan. Menjelang tahun 1612, orang-orang Minangkabau bersama orang asli mengusahakan perlombongan emas di kawasan sekitar Sungai Jelai menggunakan dulang. Orang-orang Cina mula datang ke Pahang sekitar abad ke-18 untuk melombong dan mereka datang dari negeri Perak, Negeri Sembilan dan Kelantan. Sebelum kehadiran British, kegiatan perlombongan emas di Tanah Melayu dijalankan oleh orang Melayu asli Minangkabau dan orang Cina. Mereka ni menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah mendulang. And then setelah kehadiran setelah dijajah oleh British, mereka menganggap kaedah ini lambat dan sesuatu yang kuno. Disebabkan itu, mereka menaik taraf kegiatan kaedah perlombongan ini kepada kaedah melombong shaft atau dan kaedah menggunakan paip air untuk mencakar tanah yang mengandungi galian atau hidrolisis. Ini contoh kaedah lombong shaft. Tapi walaupun dinaik taraf begini, orang sekarang still menggunakan teknik tradisional iaitu mendulang untuk tidak menghapuskan tradisi tersebut. Pada zaman dahulu, kepercayaan orang Melayu untuk mendapatkan hasil emas yang banyak, mereka ni tidak boleh memakai kasut, payung, berkelahi dan berjudi semasa mendulang emas. Orang Cina pula dia percayai bahawa kalau dia orang pakai bot dan membuka payung akan membawa nasib malang kepada pelombong emas tersebut. Kiranya macam dia orang tak dapat emas. Bentuk dulang. Direka seperti bentuk dulang yang berbentuk lebar dan melengkung ke dalam. Dulang tersebut juga direka dengan saiz yang sesuai, iaitu tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil, sesuai untuk dipegang dengan selesa ketika mendulang emas. Reka bentuk dulang ini melengkung ke dalam adalah untuk membolehkan hasil pasir yang dikaut tidak tumpah keluar. Terdapat pelbagai jenis-jenis dulang, iaitu besi, dulang kayu, dulang plastik dan secara automatik. Ini adalah contoh dulang, ukuran dia macam sedang. Fungsi dan kegunaan dulang tersebut. Fungsi dulang tersebut adalah untuk menghasilkan emas daripada tanah atau pasir. Untuk mendulang emas, isikan sedikit air dan tenggelamkan sedikit dulang bersama tanah. Condongkan dulang tersebut supaya dulang sentiasa mempunyai air. Kocakkan dulang tersebut perlahan-lahan sehingga tanah atau pasir hanyut sedikit demi sedikit. Jangan kocak dulang tersebut
terlampau kuat kerana ia akan menyebabkan emas hanyut bersama tanah tersebut. Setelah pasir dan tanah hanyut, terdapat ketulang kecil berwarna emas yang tinggal dalam tulang tersebut. Kemudian asingkan menggunakan jari dan masukkannya ke bekas kecil yang bertutup. Ulangi proses tersebut sebanyak 2 hingga 3 kali untuk mendapatkan batuan kecil yang berada di atas dan batuan yang berat berada di bawah. Okey, bahan dan proses pembuatan dulang. Dulang untuk melambung emas ini diperbuat daripada kayu bani. Kemudian ianya dipahat sehingga menjadi bentuk yang lepeh dan di tengah-tengahnya pula mempunyai pusat lubang kecil di mana sebarang logam yang telah disisir pada pasir dan tanah semasa proses mengayak akan masuk ke dalam lubang tersebut. Selepas dulang dibentuk, tibalah masa untuk proses mesinkan dengan menggunakan kertas pasir menggunakan kertas pasir ke seluruh permukaan dulang supaya lebih licin dan kemas. Okey, kesimpulannya. Peralatan melambung emas ini telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana sukarnya sesuatu emas itu diperoleh. Walaupun peralatan ini semakin maju, kaedah tradisional masih lagi dipraktikkan kerana tidak mahu adat kita dan budaya ditinggalkan dan dilupakan oleh generasi sekarang. Sekian, terima kasih.